Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar Matematik KSSM tingkatan 4, bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Bahagian pertama, kita ada 6.1, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, kita ada SP 6.1.1 mewakili situasi dalam ketaksamaan linear. Buku teks anda muka surat 156. Sebelum kita mula, kita ingat kembali simbol ini. Ya, simbol ini adalah simbol lebih besar di mana bahagian depan dia, sebelah kiri dia adalah lebih besar dan bahagian sebelah kanan dia adalah kecil. Ini adalah simbol lebih besar. Kalau kita terbalikkan simbol ni, di mana kecil di hadapan dan besar ni di belakang, itu merupakan simbol kurang daripada. Okay, mari kita lihat contoh. Sekiranya kedua-dua nombor ni adalah sama di sebelah kiri dan kanan, jadi kita boleh gunakan tanda sama dengan. So, ni contoh 5 sama dengan 5. Kalau nombor sebelah kiri dia adalah lebih besar daripada nombor sebelah kanan, kita gunakan simbol lebih besar iaitu 8 lebih besar daripada 5. Sekiranya nombor sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan, so kita boleh gunakan tanda 5 kurang daripada 8. Itu dia penggunaan tanda ketaksamaan ini. Dan kita pun sudah belajar simbol-simbol yang terdapat dalam ketaksamaan, iaitu 4 simbol ini. Okey, simbol yang pertama ni adalah lebih besar, simbol yang kedua kurang daripada, simbol yang ketiga ada satu simbol lebih besar dan tanda garis di bawah. So, ini bermaksud lebih besar daripada atau sama dengan, dan kalau dia ada satu tanda kurang daripada dan satu tanda garis di bawah, itu bermaksud kurang daripada atau sama dengan. Dan kita pun sudah belajar tentang persamaan linear dua pemboleh ubah ditulis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Ya, di mana dua pemboleh ubah X dan Y digunakan di sini dan kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah persamaan linear adalah persamaan dengan 1. Okey, mari kita lihat contoh yang kita nampak di sini dalam gambar ialah satu tanda amaran ketinggian bagi terowong ya. Tanda ini menunjukkan ketinggian maksimum kenderaan yang boleh melalui terowong tersebut ialah kurang daripada 4.75 meter. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk ketaksamaan H kurang daripada 4.75 meter. Okey, gambar yang kedua pula menunjukkan berat maksimum muatan sebuah lori 3 tan. Okey, apa yang dimaksudkan oleh BDM dan BTM ini? BDM adalah berat dengan muatan iaitu sebanyak 7,500 kg. Berat tanpa muatan BTM pula adalah 3,410 kg. Jadi nilai muatan yang dibawa oleh lori ini adalah 7,500 tolak 3,410 kg, kita akan dapat 4,090 kg. Katakan kita wakilkan BDM ini sebagai pemboleh ubah Y dan PTM ini sebagai pemboleh ubah X, kita akan dapati Y kurang daripada X tambah 4,090. Okey, mari kita lihat contoh satu, buku teks anda muka surat 156. Okey, Taufik ingin beli buku rujukan dan buku latihan. So, harga sebuah buku rujukan adalah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang dibelanja oleh Taufik ialah RM100. So, soalan kata wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. So, mari kita tengok penyelesaian dia. Mula-mula kita wakilkan buku rujukan dan buku latihan dengan pemboleh ubah X dan Y. Okay, katakan X adalah buku rujukan, Y adalah buku latihan. Jadi harga sebuah buku rujukan adalah RM14. Jadi kita ada 14X. Okay, harga sebuah buku latihan adalah RM9. Kita ada 9Y. Dan jumlah mereka adalah 14X tambah 9Y kurang ataupun sama dengan RM100. Sebab amount maksimum yang boleh dibelanja adalah RM100. Paling banyak adalah RM100, jadi dia tidak boleh melebihi RM100. Jadi tanda kurang daripada atau sama dengan 100 digunakan di sini.
Ataupun kita boleh juga tulisnya dalam bentuk 14x kurang daripada 100 tolak 9y ataupun 9y kurang daripada 100 tolak 14x. Okay, contoh kedua, muka surat 157 buku teks anda. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik. Jadi poster ni ada yang kecil dan ada yang besar. Poster kecil ni adalah berharga RM12.50 dan poster besar adalah RM18.50. Jadi wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk kertas samaan jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Jadi kita lihat penyelesaian dia. Katakan K adalah poster kecil dan B adalah poster besar. Kita boleh guna sebarang huruf untuk memboleh upah kita, tetapi pastikan dia adalah huruf kecil. So, di sini cikgu guna K dan B. So, poster kecil RM12.50, kita ada 12.50 darab dengan K, 18.50 darab dengan bilangan poster besar B. Jadi jumlah kedua-dua ini, kita campurkan kedua-dua dan harganya kurang ataupun sama dengan RM150. Jadi kita tulis dalam 12.50K tambah 18.50B kurang daripada RM150. Okey, kita boleh permudahkan kertas samaan ini supaya dia jadi nombor bulat dah. Kita boleh buat demikian dengan darabkan kedua-dua belah dengan nombor 2. Bila kita darabkan 12.5 dengan 2 dan 18.5 dengan 2, kita akan dapat 25K tambah 37B dan 150 kita darab 2 dapat 300. Jadi kita dapat jawapan kita 25K tambah 37B kurang ataupun sama dengan 300. Sekarang kita pergi SP 6.1.2, membuat dan menentusahkan kontraktor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. So, kita ingat kembali, katakan satu nombor X adalah lebih besar atau sama dengan 3. Kita wakilkan dia dalam garis nombor, kita akan lukis macam ini, kawasan lebih besar daripada 3, kita akan lorekkan. Dan inilah kawasan X lebih besar daripada 3. Hari ini kita akan tengok ketaksamaan boleh diwakilkan pada sata kates dengan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan. Jadi kita akan lukiskan garis itu dalam sata kates. So, ini sata kates kita ada paksi X dan paksi Y. Kita lukiskan garis X sama dengan 3 dulu pada sata kates. Kemudian kita lorekkan rantau yang sebelah kanan daripada garis itu. Ini merupakan rantau X lebih besar atau sama dengan 3. Okay, jenis-jenis rantau yang terhasil pada sata kates. Kita ada raja 1, di sini kita ada satu garis Y sama dengan H. Dia membahagikan sata kates kepada dua bahagian, rantau atas dan rantau bawah. Rantau atas adalah rantau Y lebih besar daripada H. Rantau bawah adalah rantau Y kurang daripada H. Jenis kedua pula adalah garis X sama dengan K, di mana dia bahagikan sata kertas kepada kiri dan kanan. Sebelah kiri adalah rantau X kurang daripada K, sebelah kanan adalah rantau X lebih daripada K. Raja yang ketiga menunjukkan satu garis Y sama dengan MX campur C dan keturunan garis ini adalah positif. Okay. So, dia juga membahagikan sata kates kepada dua bahagian iaitu rantau atas yang warna merah jambu dan rantau bawah yang warna hijau. So, rantau atas ini adalah rantau lebih besar iaitu Y lebih besar daripada MX campur C dan rantau bawah merupakan rantau lebih kecil Y kurang daripada MX campur C. Dan akhir sekali, raja keempat menunjukkan garis Y sama MX campur C juga, tetapi keturunan untuk garis ini adalah negatif. Ya, so dia juga membahagikan sata kates kepada dua bahagian, rantau atas dan rantau bawah. Rantau atas adalah ketaksamaan lebih besar, ya, Y lebih besar daripada MX campur C, dan rantau bawah merupakan rantau ketaksamaan Y kurang daripada MX campur C.
So, mari kita lihat contoh 3. Contoh 3 minta kita lukiskan satu garis y sama dengan negatif 2x campur 6 untuk julat x di antara negatif 1 dan 5. Kemudian plotkan titik-titik dan dia kata tentukan sama ada titik-titik itu memenuhi persamaan y sama dengan negatif 2x campur 6 atau y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6 atau y kurang daripada negatif 2x tambah 6. So, penyelesaiannya kita tengok garis lurus y sama dengan negatif 2x tambah 6. Untuk melukiskan garis lurus, kita mesti dapat plotkan sekurang-kurangnya 2 titik untuk melukis satu garis lurus. Jadi di sini kita tengok julatnya negatif 1 dan 5. Jadi kita gantikan nilai x kita sebagai negatif 1 dan 5 dan carikan nilai y dia. So, apabila kita gantikan negatif 1 dalam persamaan y sama dengan negatif 2, ya, darab dengan negatif 1 campur 6, kita akan dapat jawapan dia 8. Dan kalau kita gantikan x itu sebagai 5, negatif 2 darab 5 tambah 6, kita akan dapat negatif 4. So, di sini kita akan dapat 2 titik, iaitu negatif 1, 8. Kita blokkan titik pada sarta kata. Ya, dan satu lagi titik 5, negatif 4. Kita tandakan titik itu, dan kemudian kita buat satu garis y sama dengan negatif 2x tambah 6. Inilah garis lurus y sama dengan negatif 2x tambah 6. Kemudian kita plotkan titik-titik yang diberi dalam soalan. Okey, dan kita akan dapati titik-titik ini ada yang duduk di atas garis, ada yang duduk sebelah atas garis, dan ada yang duduk sebelah bawah garis. So, titik yang duduk di sebelah rantau atas ini ada 2, 6 dan 4, 3. Okey, ini merupakan rantau y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6. Dan ada titik yang terletak dalam rantau bawah garis yang dimanakan rantau hijau ini adalah 0,1 dan 1, negatif 2. So, ini merupakan rantau y kurang daripada negatif 2x tambah 6. Kita boleh buat kesimpulan bahawa titik-titik 1, 4 dan 4, negatif 2 ni yang duduk atas garis ini adalah memuaskan persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 6, manakala titik 2, 6 dan 4, 3 yang terletak di rantau atas ini ialah memenuhi ataupun memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6. Dan akhir sekali, titik 0,1 dan 1, negatif 2 yang berada di rantau bawah garis memuaskan ketaksamaan y kurang daripada negatif 2x tambah 6. So, contoh 4. Mari kita lihat contoh 4. Diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 6, tetapi kali ini tanpa melukiskan garis lurus. Ya, kita tak perlukan lukis garis lurus, kita tentukan sama ada titik-titik itu yang diberi, titik-titik yang diberi itu memuaskan persamaan ataupun ketaksamaan. Okey, mari kita lihat titik yang pertama, 25. So, 25, bagaimana kita nak selesaikan tanpa melukis garis lurus? Kita akan bina jadual, ya. Jadual ada kiri dan kanan. Sebelah kiri kita letak y, sebelah kanan kita letak negatif 3x tambah 6. Dan kita gantikan dengan titik koordinat x dan y dalam persamaan kita. So, y adalah 5, kita tuliskan 5 dalam ruangan y. Dan kita gantikan 2 dalam x, so kita akan dapat jawapannya kosong. So, sebelah kiri kita ada 5, sebelah kanan kita ada kosong. Jadi, 5 lebih besar daripada kosong. Ya, kiri lebih besar daripada kanan. 5 lebih besar daripada kosong. Jadi, kita boleh kata titik 25 memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6. Soalan B, 1, 2, titiknya 1, 2. So, kita gantikan y sebagai 2. Kita letakkan y sebagai 2 dan kita gantikan x sebagai 1 dalam persamaan. So, kita akan dapat jawapan dia 3. So, 2 kurang daripada 3. Jadi, kita boleh kata titik 1, 2 memuaskan ketaksamaan y kurang daripada negatif 3x tambah 6.
Okay, C, kita ada titik negatif 1, 9. Kita gantikan Y sebagai 9 dan gantikan X sebagai negatif 1. Masuk dalam persamaan, kita akan dapat 9 sebelah kiri, 9 sebelah kanan. So, 9 adalah sama dengan 9, maka titik negatif 1, 9 memuaskan persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Dan D, kita ada kosong 8. Kita gantikan Y sebagai 8 dan X digantikan dengan kosong, kita akan dapat 8 lebih besar daripada 6, ya, iaitu titik 08 memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Baiklah, sekian, terima kasih untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi dan bersambung di bahagian yang kedua. Sekian, terima kasih.